Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syara'in bersama rakan saya Muhammad Alif telah membuat beberapa lawatan untuk bertemu dengan mereka yang mengalami dan mempunyai pengalaman tentang isu yang akan kami kongsikan kepada anda. Isu yang akan kami kongsikan kepada anda adalah Melayu dan alam mistik. Saksikan. Melayu dengan mistik ni umpama aur dengan tebing tak dipisahkan, kerana kita kena bezakan di antara adat dan juga syarak. Dua benda yang berbeza. Walaupun berbeza, dua-dua benda ni kita rakungkan dalam mistik. Jadi hubungan orang Melayu dengan mistik ni memang daripada sejak dulu ni memang dia kepercayaan dia. Okey, benda ni wide sebenarnya, luas. Melayu, bila orang kata Melayu, banyak dikatakan mistik sebab diorang ni banyak amalan. Orang Melayu ni sangat terpengaruh dengan adat-adat terutama daripada agama Hindu-Buddha yang diamalkan oleh nenek moyangnya. Tapi setelah Islam datang, dia dibataskan dengan syarak, bermaksud ada benda-benda mistik yang tidak boleh diamalkan sekiranya kita melihatnya dari sudut syarak. Pada masa yang sama, bukan semua yang ditolak, kerana ada benda-benda mistik mengikut adat tetapi tidak bertentangan dengan syarak masih boleh diamalkan. Contoh paling mudah, bila kita bermain kuda kepang ataupun dabus, dia adalah adat permainan melibatkan penyediaan kuda, rutin untuk memasukkan benda-benda gaib dan sebagainya. Tapi apabila kita melihat dari sudut syarak, maka ada benda yang boleh tertolak. Contohnya unsur-unsur pemujaan, unsur-unsur amalan-amalan ayat-ayat yang bercampur antara Jawa, ayat Al-Quran dan juga Melayu kuno. Jadi benda-benda tu bila bertentangan dengan syarak perlulah kita tolak. Macam dulu kalau orang nak masuk hutan minta Datuk Nenek, Datuk Nenek, Datuk Palalu kan. Datuk Nenek tu siapa? Kan? Betul-betul. Sebab tu kata, ya Allah, aku selamatkanlah perjalanan aku ni. Kan? Kalau orang sekarang lah. Pasal dulu agama tu diorang tak kuat. Bila agama tak kuat, jadi bila agama tak kuat, dia banyak kepada benda terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Antara adat dan syarak terkandung dalam mistik, dan semua tu adalah menjadi amalan orang Melayu. Dan bila sebut orang Melayu, sangat luas, sebab dia bukan Melayu di Malaysia, seluruh Nusantara adalah daripada kaum Melayu. Walaupun dalam Melayu tu ada banyak bangsa. Contohnya dalam Melayu ada Jawa, ada Bugis, ada Mandaleng dan sebagainya. Jadi di bawah pengetahuan cikgu, mistik lebih pada dua elemen, adat dan syarak. Okey. Benda ni kalau nak cerita kadang-kadang tersentuh orang marah Betul. Okey, dia sensitif sikit benda ni. Tapi memang saya kata ya. Makna orang yang menuntut kuda kepang, barongan, apa semua ni, kalau ia trans ataupun dia berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, mereka adalah orang-orang syirik. Betul. Sebab bukan diri mereka lagi. Kebanyakan orang yang berdamping dengan ada pendamping ni, dia akan jadi bukan diri dia. Sebenarnya yang itu tu orang lain.
Dalam ilmu persilatan pun sama. Jika mereka menggunakan jampi serapah, walaupun ada dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kan? Misalnya ada kata kalau sebut tu ada bismillah, sebut tu bukan. Tapi kalau ada seru macam kakang kawa, adik-adik ari, Mbak Yusuri, lima wujud ya aku jaluk bajunya rindu. Tu semua dalam bahasa Jawa, kan? Dalam bahasa Jawa. Itu semua apa? Itu adalah jampi serapah. Tak ada dalam Quran. Siapa kita seru? Sebab yang bila kita berdamping dengan benda mistik, bila macam tu kita dah tak ada diri kita, benda tu akan kawal kita. Dia akan kawal kita. Orang tengok kuda kepang makan bunga, makan kemenyan, makan apa kaca. Lepas tu satu je, dia mesti nak hidup bau asap kemenyan. Siapa yang makan asap? Jin. Kenapa nak bau asap kemenyan? Kenapa tak minta air je, kan? Minta nasi je, kan? Okey? Okey. Jadi bila sampai kat tahap-tahap macam tu, kita benda tu syirik. Jadi kita tak boleh. Okey. Percaya kepada alam mistik. Akibat kesan yang kita dapat. Kesan yang kita dapat daripada percaya kepada alam mistik. Nak kata macam mana tu? Dia nak kata kita tak boleh percaya, memang kena percaya alam gaib ni. Mistik ni gaib lah. Cuma sekarang ni kita, kebanyakan kita ramai yang sibuk mencari nak tengok makhluk ni macam mana. Betul? Sebenarnya kita ni, sekeliling kita ni ada ni penuh dengan makhluk-makhluk ni. Cumanya Allah tutup hijab kita. Seandainya terbuka hijab kita ini, kan, tak ada ruang untuk kita lalu. Terlalu penuh dengan dia, ya? Jadi bagi mereka yang percaya, memang benda ni sudut agama kita Islam memang wajib percaya kepada yang gaib. Tapi untuk itu nasihat saya, jangan kita terus sibuk untuk mencari makhluk-makhluk ni. Jangan kita nak mencari makhluk ni. Kita wajib percaya adanya dia, dah memadai. Tapi risikonya bila kita mencari, itu yang kadang-kadang bila kekuatan dalaman kita tak kuat, iman kita tak kuat, ketakwaan kita pada Allah ini tak kuat, maka secara tak langsung kadang-kadang dia boleh nampak makhluk ini. Ada yang boleh nampak makhluk ini. Sebab kenapa? Pertama, kurnia Allah itu jarang orang boleh dapat. Yang kedua, adanya makhluk itu dalam diri dia menyebabkan dia boleh nampak makhluk ni. Kebanyakan kita tengok macam totok bongo. Kadang-kadang dia kata dia boleh nampak makhluk ni. Tidak dinafikan bahawa kadang-kadang kewujudan dia boleh nampak makhluk ni adalah wujudnya makhluk ini di dalam diri dia boleh nampak. Hanya makhluk macam saya boleh nampak awak boleh nampak saya, buat kita nyata. Dan yang gaib, hanya yang gaib boleh nampak. Sebab itu bagi mereka yang macam kita, yang di alam nyata ini, untuk nampak makhluk gaib ini, satu adalah kurniaan Allah. Itu jarang, hanya insan-insan istimewa yang Allah pilih untuk nampak benda ni. Yang kedua, melalui dia belajar, Allah kurniakan buka hijab. Yang ketiga, melalui makhluk itulah dia masuk dalam diri. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, dekat sini isunya adalah penyakit seperti santau, saka yang diubatkan dengan perbuatan Islam. Pertama sekali kita faham, tidaklah kami menghantar kamu ya Muhammad untuk memberikan cahaya kepada sekalian alam, bukan manusia, sekalian alam. Yang kedua, Al-Quran tu adalah ubat. Allah Akbar,
Al-Quran tu adalah ubat bagi segala penyakit. Okey, pertama sekali kita kena faham dalam sejarah Rasulullah sendiri pernah disihir. Perempuan tua mengambil rambut Rasulullah, mengikat pada patung dan dibakar pada lilin, menyebabkan Rasulullah demam. Ketika itu Allah menurunkan surah 3 surah tu lah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan diakhiri dengan Qul huwallahu. Okey, kenapa ayat itu turun? Kerana sihir yang dikenakan pada Rasulullah SAW. Jadi dengan gunakan ayat tu, putus rambut yang diikat kepada patung tu. Rasulullah lepas daripada sihir tu kerana ayat tu. Itu juga dengan gangguan syaitan. Kenapa turun surah Al-Kursi? Al-Kursi itu dalam surah Al-Baqarah. Waktu Rasulullah berjalan dengan para sahabat, syaitan kejar dari belakang untuk mengganggu Rasulullah. Turunlah surah Al-Kursi, menyebabkan syaitan tu matilah. Okay, jadi kenapa turun ayat-ayat tu? Kerana gangguan syaitan. Bila sebut rawatan perbuatan Islam, jadi kita tak lari daripada penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dalam Quran sendiri pun Allah menyatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Saya tahu surah mana kan? Dalam Quran, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi mereka-mereka yang beriman. Jadi sebenarnya banyak ayat-ayat Quran yang ada dalam Quran, ayat-ayat yang memang kita gunakan sebagai satu rawatan untuk apa tu jenis penyakit. Macam klinikal, masuklah yang secara orang kata sihir, semua ada. Dengan sihir biasanya ayat kursi, dalam surah Al-Baqarah ada ayat 102 surah Al-Baqarah. Kemudian 3 Qul Al-Fatihah itu sendiri, itu semua adalah ayat Al-Quran yang mana memang kita gunakan sebagai sumber ataupun kaedah perawatan dalam mana-mana perubatan Islam. Jadi dalam mana-mana perubatan Islam dia tetap akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Segala dari Syifa ke, ataupun Ustaz Syarhan Syafi'i, ataupun siapa almarhum Harundin, atau Sunan Gamus, dan mana-mana rawatan Islam dia tetap akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ada juga sampai itu doa-doa yang khusus untuk rawatan penyakit dan juga salawat-salawat syifa, penyembuh itulah. Di sebalik itu ada juga perawat-perawat yang dia bertopengkan rawatan Islam. Ada juga wujud benda-benda baca itu. mantra. Ya. Pada awal kita akan dengar dia baca Al-Quran. Namun di sebalik diamnya dia itu yang kat dalam jalan. Ada juga jenis-jenis kaedah perawatan yang mana secara tiba-tiba kita datang ini, kita berbual macam biasa. Bila dia mula rawatan, suara dia berubah jadi suara orang tua. Dia suara apa, Wak Indon mana pun kita tak tahu. Datang ni dia orang Melayu. Yang merawat ini orang Melayu biasa. Tapi bila nak merawat, berubah suara dia jadi garau. Jadi suara macam orang Jawa, Indon, Indonesia mana ataupun apa juga. Mana di situ dia ada pendamping, menggunakan khidmat khadam dia daripada makhluk jin. Situ kena berhati-hati. Sebab itu untuk mencari rawatan-rawatan Islam itu kita kena tengok baik-baik. Kita kena perhatikan baik-baik. Sekarang ini dah muncul pelbagai kaedah-kaedah rawatan. Cari yang benar-benar yang kata rawatan Islam lah. Cuma ya, sihir sekarang ni, kita ni sekarang ni orang kata ibarat macam dah balik kepada zaman Firaun, Nabi Musa yang menggunakan ahli-ahli sihir. Banyak sekarang ni. Memang tengok santau sihir ni berbagai. Ada sihir pelalau. Pelalau pernah tengok? Pelalau ni penyekat rezeki ataupun penuntut jodoh. Itu pelalau.
Maknanya contoh orang berniaga tertutup rezeki, mana orang tak nampak kedai dia. Itu sihir, antara sihir-sihir maknanya kategori pelalau, santau semua tu. Itu adalah kategori sihir. Bila kita dah ikat perjanjian dengan dia, hati-hatilah, kerana dia akan memporak-porandakan. Baik itu adalah perjanjian antara dia dan Allah terhadap umat nama bangsa manusia. Zaman Nabi Adam dengan ikatan dia begitu. Jadi elakkan dia begitu mengikat perjanjian dengan makhluk yang nama jin. Dengan manusia pun manusia boleh mungkir janji, apatah lagi dengan makhluk yang jadi jin ni. Ingat, jin, bangsa jin memang kuat penipu. Bangsa jin memang kuat penipu. Memang kuat penipu. Jadi hati-hatilah. Kadang-kadang kita boleh tengok mana-mana pergi perawatan Islam, okey, pernah pergi tengok, okey, seorang yang kena rasuk dengan makhluk jin ini, bila buat pergi berubat, okey, dia kata dia keluar, walhal dia tak keluar lagi, kadang duduk kat mana? Bawah itu. Bila kita dah relax, ada lagi dia dalam. Penipu, memang kuat penipu. Bangsa penipu, jin tu lah. Oleh itu, tak nak jadi adik-beradik jin, jangan ngaji-ngaji menipu. Terima kasih. Apabila benda tu melibatkan syaitan dan jin, akibatnya sangat buruk. Sebab Allah cakap, janji syaitan kepada Allah, engkau dah keluarkan aku daripada neraka, aku akan hasut semua anak cucu Adam ikut aku masuk neraka. Itu janji syaitan. Jadi Allah cakap, engkau boleh bawa sampai dunia kiamat, tetapi engkau takkan tarik hamba-hambaku yang ikut jalan aku. Jadi kalau kita kejar syaitan, kena fahamlah di mana berakhirnya kita. Okey, terima kasih dulu. Kenapa ni? Dah habis. Dah habis ke? Kau buat apa dah habis dah? Alah, kacau lah. Terima kasih kerana menonton dan menyaksikan. Jangan fokus sangat. Habis tu? Relax lah. Okey, relax. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Ya, tentang isu Melayu dan alam mistik. Okay, bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Kena bye-bye ya? Bye-bye lah. Bye-bye. Bye-bye dah bro, lu. Tak asal kau tolak aku. Salah ke? Memang. Ya, Sampai. memang kena pula ni. Apa ni? Kau ni gimana?